qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishatihi faqala lahu ya abdallah masmuka qala fulanun lismi alladhi sami'a fi sahabah faqala lahu ya abdallah lima tas'aluni an ismi faqala inni sami'tu sautan fi sahabi alladhi hadha ma'uhu yaqulu isqi hadiqata fulanin lismika fama tasna'u fiha qala amma idha qultu hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthihi wa akulu ana wa iyali thuluthan wa aruddu fiha thulusahu. Rawahu Muslim. Satu ketika seorang lelaki, kata Nabi SAW, di kalangan kita berada di kawasan tanah yang gersang. Fasami'a sautan fi sahabatin. Satu hari seorang lelaki, dia duduk di satu tanah yang bifalati minal ardi, satu tanah yang gersang. Dia duduk jalan-jalan, tentulah. Tiba-tiba di atas kepala dia tu macam dia nampak satu awan, dan dalam awan tu awan tu atas kepala dia, dan awan tu sedang bergerak. Dan bergeraknya awan tu yang spesialnya macam ada suara keluar daripada awan tu. Daripada awan tu keluar satu suara. Dia duduk jalan ni, tengok ada awan di atas dia. Dia tengok macam ada suara, macam ada suara yang arahkan awan tu. Apa suara tu kata? Isqi hadiqata fulanin fatanaha dhalika sahabu. Maka apa yang berlaku? Dengar suara, siramlah kebun si fulan tu. Ada satu suara macam mengarahkan awan tadi tu. Okey, sekarang hang bergerak, hang pi dekat kebun sekian-sekian orang ni, hang turun hujan kat situ. Macam ada suara mengarahkan awan tadi tu. Awan tu pun bergerak dan melepaskan airnya pada satu kawasan yang berbatu hitam. Maka dia pun jalan sampai kat kawasan tu, dia pun turun hujan. Tiba-tiba terdapat satu saluran air yang menyerap semua air tersebut. Maksudnya bila disiram ke air dekat kawasan tu, macam ada satu saluran, macam kita kata parit lah, air tu semua diserap pergi kat kawasan tu. Lelaki ni duk tengok apa yang berlaku. Dia pun ikut ayat tu. Fa idza rajulun qa'iman fi hadiqatihi yuhawwilul ma'a bimishati. Bila lelaki ni dia tengok, rupanya di kebun tadi tu, di kawasan yang turun air tu, di kebun tu lah, ada satu lelaki, yang lelaki tu sedang mengalirkan air dengan penyodok besi di kebunnya. Air yang turun tadi tu, dia pun duduk cangkui bagi air tu main. Dia duduk buat lah satu benda, bercucuk tanam lah, kita kata urusan pertanian ni. Satu lelaki, dia duduk jalan, dia dengar satu awan yang seolah-olah ada satu suara yang arahkan awan tu pergi ke satu kawasan tu untuk turun hujan. Di kebun hak turun hujan tu, kawasan lain semua kering kontang ni. Kawasan tu je turun hujan. Dah ada satu lelaki di kebun tu yang turun hujan tu. Jadi lelaki tadi ni dia pun rasa, yang ni kira macam pelik lah ni. Mai aku nak pergi jumpa orang yang duduk di kebun tu. Maka dia pergi kat kebun tu, dia kata, ya abdallah masmuka, wahai hamba Allah, nama hang apa? Dia tanya. Laki tadi pun kata lismil qala fulan. Dia sebut satu nama lah. Nama aku sekian-sekian, kata dia. Lismil ladhi sami'a fi sahabah.
Dan nama yang dia cakap tadi, laki hak duduk di kebun tu, sama dengan nama yang dia dengar tadi hak awan arah tu. Pi dekat kebun sekian-sekian orang, nama dia sama dengan dia pun ingat lah, rupanya memang awan tu diarahkan nak pi ke kebun hang ni. Maka laki tadi tanya, ya Abdallah, lima tas'aluni an ismi. Maka dia tadi tengah duk buat kerja-kerja pertanian, dia berhenti, dia tanya, ya hang tiba-tiba mai tanya nama aku ni sebab apa? Ya hang tiba-tiba yang mai tanya nama aku ni sebab apa? Kah nak bagi wang ketui kat aku lagi ke apa kah? Kah nak ada apa-apa urusan dengan aku? Maka laki tadi tu cakap, inni sami'tu sautan fis sahabil ladhi hadha ma'uhu yaqulu isqi hadiqata fulanin. Dia pun cerita, tadi aku duduk belakang, aku dengar satu awan yang dia duduk di atas aku, seolah-olah awan tadi diarahkan oleh satu suara untuk mai bagi siram dekat kawasan kebun yang dalam arahan tadi tu ada nama tu, dan nama tu sama dengan nama hang. Maknanya memang awan tu diarahkan ke kebun hang, katanya laki tadi tu. Fama tasna'u fiha. Maka dia pun dengan semangat ingin tahu, dia kata, boleh tak kalau aku nak tahu apa yang sebenarnya hang buat sehingga hang dapat satu keistimewaan khas. Makna dia, walaupun tanah kawasan lain semua gersang, kering kontang, tapi tahang tu dapat hujan, dapat air sampai air boleh mengalir, kebun hang semua jadi elok. Tang mana yang hang specialnya hang ni? Maka kata dia, amma iza qulta haza. Dia kata, dah hang tanya aku jawab lah. Dah hang tanya aku jawab. Fa inni anzuru ila ma yakhruju minha. Kata dia, aku sebenarnya aku akan tengok apa atau berapa hasil yang aku dapat daripada kebun aku ni. Berapa banyak aku dapat daripada kebun aku akan bahagikan dia kepada 3 bahagian ke semua hasil tu. Apa aku akan buat? Yang pertama, fa atasaddaqu bi thulusihi. 1/3 daripada hasil aku kebun ni, kesemuanya aku akan sedekah, infak fi sabilillah. Semua aku bagi untuk infak fi sabilillah. Wa aqulu ana wa iyali thulusan. 1/3 lagi apa yang aku akan buat ialah aku akan guna untuk keluarga aku, untuk anak aku, untuk isteri aku, nak bayar bil rumah, nak bayar bil telefon, nak bayar cukai yang tu, cukai pintu, cukai bumbung, semua segala-galanya, keperluan dan urusan rumah tangga 1/3 lagi. Wa aruddu fiha thulusahu, dan aku kembalikan 1/3 lagi untuk kebun ni. Makna dia, aku pusing modal balik ke kebun ni, nak beli racun serangga porosak, nak beli baja, nak beli apa-apa, aku akan hantar balik. Hadis tu riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala, 1-2 benda besar yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama ialah apa dia? Kelebihan orang infak fi sabilillah. Kawan tadi ni yang ada kebun ni, apa dia buat? Hasil daripada apa yang dia dapat secara istiqamah, nombor 1 dia letak sebagai infak fi sabilillah. Maka kita tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu taala, biarlah kita ni ada hasil daripada gaji yang kita dapat, hasil daripada bisnes yang kita buat, ada side income, niaga sini, niaga sana, ada rumah tang ni kita buat sewa dan sebagainya. Apa sahajalah hasil yang kita dapat, kita fikir dan kita azam niat di hati kita, sekian-sekian banyak jumlah daripada hasil yang aku dapat, aku mesti infak fi sabilillah. Tak kira lah berapa, kita letaklah, okey, sebulan kok mana pun 100 aku akan bagi infak fi sabilillah. Sama ada masjid ke, tahfiz ke, sama ada budak sama belajar ke, orang susah ke, bersamamu mai di TV ambil tangkap gambar. Dia kan cepat iklan dia tu, tak lama. Akaun Maybank ke, akaun bank rakyat ke, cap tangkap gambar. Tangkap gambar tu, daripada situ kita pelan-pelan tulis nombor akaun apa semua, bank in kat dia tu, RM50 contohnya, RM100. Apa-apa lah, mau ada sebahagian daripada rezeki yang Allah bagi kat kita, infak fi sabilillah.
Sebab dengan bersedekah Allah akan murahkan rezeki kita. Kata Nabi SAW dalam hadisnya lain, ma naqasat sadaqatun min malin. Makna dia apa? Harta manusia takkan berkurang kalau dia ni bersedekah. Tang mana kata tak kurang? Padahal dalam poket kita ada RM20, kita ambil RM10, boh dalam tabung masjid. Memang kita tengok dalam poket kita tinggal RM10 je. Mana ada RM20? Tapi tak, Nabi SAW kata harta hang takkan kurang. Takkan kurang makna di sini apa dia? Barakah yang Allah Ta'ala bagi pada kita tu. Kadang-kadang tuan-tuan, duit kita banyak tak ada barakah. Contoh saya beritahu satu benda yang mudah, saya beritahu apa dia? Kadang-kadang anak kita sakit, kadang-kadang anak jiran pun sakit juga. Main dengan kadang-kadang ni di satu benda, Allah nak ambil duit kita tu, kita duk nampak duit banyak, kita jarang nak infak fi sabilillah, rasa berat sangat. Maka kadang-kadang orang yang rajin duk infak fi sabilillah dan sebagainya, Allah mudahlah untuk dia. Pergi klinik satu Malaysia, bayar RM1 je. Doktor tu bagi biasa lah, Panadol lah, MC pun tak ada, klinik satu Malaysia. Dia bagi Panadol lah. Kita pun bismillah tawakaltu ala Allah, 2 hari tengok anak kita duk melompat dah, boleh pergi sekolah dah. Tapi main dengan kita kadang-kadang ni tak ada barakah ni, tak pergi di sini, doktor kata tak boleh pergi sini ni, kena pergi hospital. Pergi hospital, doktor ambil sampel darah, tak boleh ni, hang kena pergi hospital belah Sungai Petani. Sebab Sungai Petani baru ada pakar berkaitan sakit ni, dia rawit dengan sakit lain, ulang alik, tol jambatan, tidur sana, makan, minum, sekolah, anak semua. Kadang-kadang duit duk habis macam tu je. Bukan kata semua orang sakit tu makna dia tak rajin infak fi sabilillah. Contoh saya bagi, barakah tu Allah akan ambil. Tapi orang-orang yang istiqamah infak harta dia fi sabilillah, kata Nabi SAW dalam hadis tadi, makna kata apa? Allah akan murahkan rezeki dia. Dan yang nombor 2, dia buat baik pada ahli keluarga dia. Jangan kita hari ni buat baik kat orang lain, belanja sini belanja sana, tapi ahli keluarga kita lupa. Kita gunakan wang ringgit gaji yang Allah Ta'ala bagi pada kita, sumbangan apa sahaja untuk membantu ahli keluarga kita. Itulah yang terbaik. Sebab kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang terbaik dengan family dia. Aku adalah orang yang paling baik dengan family aku. Makna kata apa? Nabi SAW tak abaikan tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai ayah dan sebagainya dalam rumah tangga tu. Maka kesimpulan kita boleh habaq apa? Biar kita jadikan dalam hidup kita amalan bersedekah, amalan infak fi sabilillah ni satu amalan yang kita katakan apa? Jangan tinggal. Kalau boleh biar ada hari-hari, tak banyak lah, sekadar kemampuan kita. RM1 lah, RM2. Tapi sejak daripada bank negara tarik balik RM2 tu daripada pasaran, kutipan tabung masjid dia down sikit lah. Dulu orang nak bagi RM1 ni, orang nampak macam RM2 dekat sikit, bagi RM2 lah, up sikit. Dulu tabung masjid banyak lah. Saya pun tak tahu sebab apa RM2 ditarik balik. Kalau ada balik, bagus lah. Maksudnya sekadar kemampuan kita lah. RM5, RM5. RM10, RM10. Kita rasa banyak mana kita boleh bagi, kita bagi. Sebab kesemua tu akan balik kepada kita juga. Okey, insya-Allah. Tengok kitab kita. Masih dalam bab berkaitan dengan wudu, tuan-tuan yang ada kitab, tengok muka surat yang ke-7. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahumma bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu taala, Imam Abu Laith menerangkan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, untuk mencapai kesempurnaan wudu maka ada 3 benda yang kita kena ambil berat. Kita masih cakap bab berkaitan dengan doa yang dibaca selepas kita ambil wudu. Doa yang patut kita baca selepas kita ambil wudu, maka Allah akan beri ganjaran yang banyak. Mudah je. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka dia ada peluang untuk masuk syurga Allah Ta'ala daripada pintu mana yang dia nak. Cuma perbahasan lanjut timbul berkaitan dengan wuduk ni ialah, kata Imam Abu Laith
rahimahullah ta'ala, nak jaga, nak bagi wuduk tu jadi elok, ada 3 benda yang kita kena buat. Yang pertama apa dia? Hendaklah seseorang itu membersihkan dirinya daripada sifat mazmumah seperti dengki, sombong, riak, takabur dan sebagainya. Yang ni semua nama dia sifat mazmumah. Mazmumah ni apa dia ustaz? Lawan pada mahmudah. Mazmumah maksud dia benda yang tercela, sifat-sifat yang tak elok, sifat yang tak okey. Mahmudah lawan dia, sifat yang okey. Sifat apa? Syukur, sabar, tawakal. Tu semua benda dalam. Benda dalam makna dia apa? Dia perasaan hati. Dosa pertama kata ulama yang berlaku di langit dan di bumi, mazmumah yang pertama yang berlaku dalam di dunia ini adalah, kata para alim ulama, dengki adalah dosa yang pertama yang berlaku di langit, dan dengki jugalah dosa yang pertama lah berlaku di muka bumi ini. Dengki sebab apa berlaku di langit? Itu kata Syekh Khalil Jumaah dalam kitab dia Nisa'ul Anbiya, cerita ketika menerangkan berkaitan dengan kisah Nabi Allah Adam AS. Dia sebut kata apa? Dosa dalam, maksudnya dosa hati yang pertama sekali yang berlaku di langit adalah dengki. Sebab kerana dengkilah syaitan dia nak tak mau tengok Nabi Allah Adam AS duduk di tempat yang seronok. Dia nak halau turun Nabi Allah Adam AS. Dia reka cerita macam-macam. Dia pi kat Nabi Adam tak boleh, dia pi kat tok kita Sayyidatuna Hawa radhiyallahu taala anha alaihi salam. Maka sehingga dua-dua diturunkan oleh Allah Ta'ala sebab dia dengki dan dia tak suka tengok orang lain lebih daripada dia. Disebabkan Nabi Allah Adam AS lah dia menjadi makhluk yang tercela. Sebab Nabi Allah Adam lah dia jadi makhluk yang dihina oleh Allah Ta'ala. Sampai kiamat celah tu tak hilang, dan sampai kiamat nanti dia masuk dalam neraka. Dia geram, dia tak puas hati. Nabi Adam boleh syok duduk, dia dengki, dia nak keluar. Dengki ni, hasad ni apa? Hasad ni makna dia kita tak suka satu nikmat tu ada dekat orang, dan kita berhasrat nikmat tu hilang daripada kawan tu, sama ada kita dapat benda tu atau kita tak dapat benda tu. Contoh saya beritahu, kawan kita di tempat kerja naik pangkat, daripada kita katakan apa pangkat yang bawah naik ke pangkat atas, maka kita reka cerita macam-macam buat bagi dia jatuh daripada jawatan tu, sama ada kita sendiri duduk di jawatan tu atau kita tak dapat jawatan tu pun tak apa, janji aku puas. Tu nama dia dengki. Sifat dengki ini adalah satu perangai yang tak bagus, dan dengki inilah yang berlaku di muka bumi ni. Dosa yang pertama juga sebab dengki dengan apa yang berlaku kepada adik-beradik dia sendiri. Si Qabil membunuh adik-beradik dia sendiri disebabkan pengorbanan seorang diterima oleh Allah, seorang lagi korban tak diterima oleh Allah. Marahnya dia pergi rodok perut siapa? Perut saudara lelaki dia. Adik-beradik dia sama-sama juga dia pergi bunuh. Sebab apa? Sebab dengkinya pasal lah. Sebab tu kita hak mengaji ni tuan-tuan, perangai dengki ni mula sekali kena buang daripada hati kita, supaya hati kita ni tak ada perangai dengki kat orang. Biar pi siapa-siapa di tempat kita ni kaya, perangai kita kena buat apa? Alhamdulillah, moga Allah murahkan rezeki dia. Kita duduk di traffic light, tengok dia tu pakai, contohnya lah, sebelah kita parking Ford Ranger baru, ataupun dia bawa main kereta Audi ke sebiji, kita tengok, wih sahabat dia ni hebat ni, cermin gelap. Tapi dia buat turun cermin, satu orang Islam lah, dengan isteri dia pakai tudung, anak kecil dia duduk seorang gitu. Wih hebatnya orang Islam. Kita jangan dengki dengan dia. Kita kata dia ni kurang ajar pakai kereta besar, mampu ya aksiden. Yang dengki ke dia apa? Tak boleh, orang kaya jahat lah. Ya, siapa kata kaya jahat? Biar dia ada rezeki, dia usaha Allah bagi kat dia. Kaya aku tahu mesti makan rasuah ni. La ilaha illallah. Dia pak menakahang kaya hantar ingat dia makan rasuah. Biar pilah kat dia kaya. Dia kaya tuan-tuan, saya bagi tahu kekayaan orang Islam tak pi ke mana, mesti mai kat orang Islam juga. Orang duduk kawasan kita ni dia kaya, dia mewah. Kaya dia tu dia nak buat apa? Dia timbang masjid ke? Dia timbang masjid tanya apa aku nak buat, mai aku nak infak, mai aku nak buat, mai aku nak buat.
orang tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, jangan dengki dengan orang Islam kaya. Biar pi dia ada 2-3 syarikat, biar pi dia pemilik pasaraya besar pun, nama kata dia orang Islam, kita doa alhamdulillah, moga Allah murahkan rezeki dia. Banyaklah orang kaya tapi jiwa dia nak infak fi sabilillah. Saya sembang dengan saudara Sani Arabi tu kan, pemilik Mat'am Arabi tu. Dia pilah Syria lah apa semua, pergi bantuan merata-rata dok pergi tu kan. Banyak orang yang kaya-kaya di negara kita ni yang sponsor, tapi dia tak bagi tahu siapa dia. Maksudnya dia tak umum kat dalam media lah. Dia bagi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta bank in kat Islamic Relief dan sebagainya. Orang buat bantuan, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab tu saya beritahu, orang Islam kaya kita tak payah dengki dengan dia. Kalau nak dengki boleh, la hasada illa fitnatain. Kata Nabi SAW, kalau hang ni perangai dengki tak boleh, menyakak dinding nak dengki kat orang dah, tak sabar dah, hang boleh dengki dekat orang, 2 orang. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia harta wang ringgit yang banyak, tapi dia infak harta tu semua fi sabilillah. Dengki di sini makna dia kata apa? Bukan dengki dalam makna hak kita kata terjemah tadi itu. Hasad di sini makna kata ulama nak jadi macam dia. Bagusnya dia ni ada duit banyak, dia infak fi sabilillah, aku pun nak jadi jugalah macam dia. Dengki nak main macam dia. Tengok dia ni tak henti-henti buat amalan semayang, baca Quran, bagusnya ni. Dia ni aku tengok rajin semayang sunat, aku dengki lah. Dengki bukan ambil kayu pergi katok kaki dia bagi tak boleh semayang, bagi dia semayang terkhusi. Tak, hang semayang, aku pun semayang juga. Hang baca Quran, aku pun baca Quran. Yang tu boleh. Yang tak boleh, dengki bagi kawan tu jadi hilang nikmat dia. Yang tu berlambak dalam masyarakat kita. Biasanya tuan-tuan, orang dengki ni satu geng. Contoh saya beritahu, dengki Denny Catering, yang dengki dengan dia ni mesti sama mazhab dengan dia, set catering kok. Dia kata tu masak merepek 200 orang boleh lah masak, kena kenuri 2000 orang, nasi lembek merepek saja create satu cerita. Sebab catering sama catering. Hang buka kedai runcit, kedai makan, biasanya orang nak dengki dengan hang ni set kedai makan kot lah. Dia ni hang bisnes dia laku apakah, dia ni bisnes tak apa nak jalan kan, dia buat slow gitu. Yang tu nama dia dengki. Atau dengki ni apa, sama bisnes, dia ni buka butik pengantin, dia ni pun butik pengantin juga, sama-sama dia berarti dengki. Jarang lah orang buka kedai spoket motor nak dengki dengan kawan hak buka kedai nasi lemak, jarang lah. Dia tak apa masuk line sangat, dia tak lantar nak berniaga, dia tak apa line. Dengki satu perangai yang kena buang. Jadi kata ulama, masa hang ambil wuduk tu, hang ingat hang basuh luar saja, tapi dalam pun hang kena bersih juga. Jangan hang ingat basuh kat luar, tangan kaki je, tu simbolik sahaja. Basuh tangan simbolik, basuh muka simbolik. Antara hikmah dia adalah apa? Kita fikir macam mana Allah Ta'ala nak bersihkan dalam kita. Kita usaha supaya bersih dalam. Yang kedua adalah sombong. Sombong ni apa dia? Dia buat satu-satu benda atau kelebihan Allah bagi kat dia, dia rasa dia hebat. Sombong ni satu perangai yang tak bagus juga. Tak kira lah, sombong ni kadang-kadang mungkin disebabkan ilmu yang Allah bagi kat dia. Dia ustaz dah, dia orang alim dah, kadang-kadang jadi berat nak senyum ke orang tak mau. Pernah cuba tu, dia senyum, kita senyum dah, dia buat muka macam abalong kawasan. Ya, sebab apa yang marah sangat kat aku ni, senyum pun berat. Ma ra'aitu akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah tengok orang yang lebih banyak senyum lebih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap kali tengok sahabat, dia senyum biasa, ceria. Walaupun jutaan masalah, Nabi tak tunjuk orang. Ini satu benda biasa. Dia sombong kadang-kadang sebab ilmu yang Allah bagi kat dia. Ataupun sombong kadang-kadang apa? Disebabkan
kekayaan Allah bagi kat dia, disebabkan kemewahan Allah bagi dia. Dia rasa sombong, rasa hebat. Ni perangai nak kena buang. Kena buang. Macam selalu saya bagi tahu lah, macam ikan kelisa. Macam ikan kelisa. Ikan kelisa muka macam mana? Muka jeser ke tu? Perhatian ikan kelisa senyum dengan member dia, duduk main relax. Ada. Kelisa duduk dengan siapa? Dia seorang dia. Ekor dia yang besar macam mana pun dia seorang kan. Jalan gitu, jalan je ni. Jalan gitu, jalan. Ni apa dia buat tak tahu. Apa dia buat tak tahu. Dia ingat dia kemas. Dia ingat dia champion. Dia ingat dia abang sado. Sebab cukup masa je, makanan mesti sampai kat aku. Lipas ke, datang apa dia makan ikan kecil-kecil ke, belalang ke, beruang ke, panda ke apa, kita blender bowl kat dia kan, dia pergi makan. Dia tiba kemas jalan tu, dia duduk ingat macam dia hebat sangat lah, orang semua kena hormat dia, dia duduk seorang, privacy, rumah dia cantik, kita buat kat dia semua. Kita nak abad ikan kelisa, ni kelisa aku nak abad kat hang, tak ada apalah. Kalau aku bawa keluar hang pada aquarium, hang sat je hang dimampu betul ya. Walaupun harga hang 20-30 ribu pun, hang keluar pada aquarium hang mati. Kelisa aku nak abang kat hang, ni aku duk bagi kat hang belalang lah, serangga lah, makanan kecil-kecil tu, bukan hang bicari. Sorry lah nak abang kat hang, aku yang buh kat hang. Yang hang nampak batu cantik-cantik tu ingat hang ingat apa? Hang beli sendiri di kedai tempat hang? Tak, aku yang buat. Kelisa aku nak abang kat hang, kalau aku jentik aquarium hang sekali, retak setitik ayak jatuh, esok pagi hang mati. Sebab ayak tak ada dah. Ikan kelisa hang dengan belagak hang bukan champion terus mana. Macam tu lah kita kat dunia ni, Allah abang kita. Wahai manusia, jangan duk buat muka belagak sangat, sombong orang, rasa diri hebat sangat. Sebab rezeki yang kita duduk tu, aquarium yang kita duduk tu, ikan duduk tu, dia ingat dia punya. Kita duk ingat bumi yang kita duduk ni, rumah yang kita duduk ni, rumah kita punya ke? Kan kita punya. Itu Allah yang punya. Kita mana ada apa? Pinjam ya, Allah nak ambil, Allah ambil. Allah bagi tsunami, Allah ambil balik. Allah bagi gegak sikit, jatuh runtuh habis semua rumah. Allah boleh buat? Boleh. Allah hantar angin, bumbung tak ada. Pokok mana ramai timpa atas rumah kita? Boleh jadi tak? Boleh, sebab pemilik rumah kita atas nama gerannya. Pemilik sebenar siapa? Walillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit bumi atas bawah milik Allah. Allah kata, wahai manusia, rezeki yang pada bawa balik, ikan, bawang, udang, ketam semua bawa balik tu hanya hang kau pergi ambil. Hai, bukan aku yang bagi kat hang rezeki tu, bukan hang bicari sana. Kalau aku tarik satu orang hang, tangan kanan tak boleh fungsi, mulut sebelah tak boleh jalan, kencing pun pakai bag ya, hang nak pergi market macam mana? Siapa bagi rezeki? Allah. Dah kita tahu semua Allah bagi kat kita, sombong buat apa dengan orang? Allah bagi kita rezeki lebih sikit, tengok orang susah. Allah bagi rezeki lebih, bukan untuk hang enjoy. Yahoo, apa? Aku dapat bonus tahun ni banyak. Bagus ya, Yahoo kok. Tapi bukan hang enjoy ya. Allah bagi rezeki lebih supaya hang kongsi dengan orang lain yang lebih susah pada hang. Tu tujuan Allah bagi rezeki lebih. Tapi tak tahu, dia sombong, dia rasa dia kemas. Dan riak. Riak ni apa dia? Dia buat satu benda bagi orang tengok benda hak dia buat tu, supaya dia tengok. Kalau semayang sunat kat sini lama semayang. Kalau semayang kat rumah cucak assalamualaikum, lempar sejadah rumah, lari tengok gambar. Kalau kat rumah, kalau masjid tengoklah waradun wabarkunnya punya bagus. Rukuk sujud meletak. Baik lembut sejadah tu. Di rumah tengok semayang je lah. Saja nak tunjuk orang. Bagusnya dia ni. Tu semua jala syaitan. Syaitan bukan 1-2 hari hidup, dia cerdik dah. Tapi semayang awal kan, semayang subuh tu siapa tak main kita lah, orang kedua main masjid. Main untuk saja relax, baca WhatsApp lah apa semua, tak semayang apa, bawa doa gitu je. Dengar kata orang main dengan motor. Kan, pep dengan motor gitu, dan capai Quran ada mana tengah-tengah tu capai Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak tahu baca pun. Dia saja gitu ya. Dia tu pemain kita, bagus Pak Long ni, pagi-pagi 5:30 baca Quran, memang champion lah dia ni. Dia pergi kat pagi tu, faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Apa ni? Baca Quran. Awal sikit bagus Cuma awal baca Quran terbalik. Kalut ambil.
Tak mana capai-capai ke tu. Dia kata ada kemarin baru khatam nak tengok boleh tak baca buku terbalik, pandai ke tak? Kena agak hang. Nak ada gelabah lah. Tu semua masuk jerat setan lah tu. Sebab setan dia pandai lah. Imam cara imam, Tok Bilal cara Tok Bilal, Tok Siak cara Tok Siak, kita hak main mengaji cara main mengaji. Kita bila pergi tempat kerja, dia bagi kita rasa akulah hak paling warak kali tempat kerja. Sebab orang lain tak pernah pergi kuliah. Aku set pergi kuliah ya. Cik jalan bermuka deh. Han tak pergi kuliah semalam. Ustaz cerita macam ni. Bagi bila duduk di makan masa kafe, duduk di pukul 10, 10.30 tu masa rehat sarapan tu, dia lah conquer. Oh kemarin ustaz cerita, dia satu ustaz pula. Bagus ke dia kongsi dengan orang. Tapi niat kongsi tu nak bang kawan kata dia champion ya. Kalau dalam WhatsApp group tempat kerja tu, kalau ada soalan agama, dia tak tahu jawab pun. Haram tak tahu, kira dia nanti lompat main awal jawab dulu. Oi tak boleh ni haram. Oi tak boleh ni sunat. Oi tak boleh ni makro. Oi tak boleh ni bid'ah. Kira dia champion sekali. Tapi dia tak tahu apa pun, saja main mengaji gitu ya. Dia tak tanya, janji orang tahu kata aku mengaji. Orang lain kata, oh dia ni apa-apa kita tanya dia soalan agama lah, dia syok gitu. Tu nama dia, kita menuju ke arah orang Pulau Pinang kata tolenji. Tak tolenji apa? Wabillahi taufik nama dia. Ada benda yang pahala kita, ada benda yang dia membatalkan semayang kita. Apa dia? Kentut kan, cakap, batal wuduk, batal semayang lah. Ataupun batal semayang apa dia? Bergerak lebih daripada 3 kali. Batal semayang ni kashful aurah, terbuka aurat kita dengan lama kita pun buat tak tahu betul je. Banyak benda boleh menyebabkan batal semayang. Kita mengaji, tapi kita lupa satu benda yang boleh batal pahala semayang kita tak mengaji. Pahala boleh batal tak? Hang semayang isyak sampai habis, semayang maghrib sampai habis, tapi hang keluar start motor, 1 titik pahala hang tak dapat. Hang cuma kategori manusia yang semayang tapi hang kira tak dapat pahala. Itu kena jaga bagi elok. Takabur dan sebagainya. Semua perangai ni kena buang. Dan nombor 2, seorang itu hendak membersihkan anggota badannya daripada segala dosa. Macam mana basuh muka, dosa mata, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Selalu doa pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada dosa-dosa, supaya tak terlibat dengan dosa lah. Dan yang ketiga, apabila orang itu membersihkan anggota badan dengan berwuduk, maka basuhlah dengan sempurna serta tidak membazir. 3 benda ni kita jaga bagi elok. Dalam pun kena jaga bagi elok, luar pun jaga bagi elok. Kesan wuduk kita tu, dia akan memberi manfaat. Bukan sekadar kita basuh-basuh tangan, basuh muka, cucak macam tu je. Tapi dia ada falsafah yang lebih besar daripada wuduk tu. Sabda Nabi SAW, la tusrif fil wudu'i walau kunta fi nahrin jarin. Janganlah engkau membazir dalam ambil wuduk sekalipun engkau ada dalam sungai yang mengalir. Sebab apa dalam sungai yang mengalir pun kita tak boleh ambil wuduk banyak? Sebab dia khalifus sunnah, menyalahi sunnah. Sunnah Nabi ajak 3 kali. 3 kali hang ambil. Walaupun ayat tu bukan milik hang, bukan hang, walaupun hang bayar karen ayat masjid kita yang bayar, pun kata ulama tak boleh juga ambil wuduk dengan sengaja lebih daripada had yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Cuma kadang-kadang orang tak tahu 3 kali tu nak buat macam mana. Kan kita basuh kaki 3 kali, kita basuh tangan kaki 3 kali contohnya kan. Macam mana nak kira 3 tu? 3 cebok. Kalau kita buat lebih daripada 4 cebok, salah tak ustaz? Contoh sebagai tuan-tuan, ni kaki kita. Ni kaki kita. Katakanlah kita pergi kedai tukar minyak hitam motor. Lepas tu kita buka slipper lah, apa duk main-main gitu kan, panas kaki tu. Rupanya kaki kita tu terlekat minyak hitam kat lantai motor, kedai motor tadi tu. Kita nak ambil air semayang, basuh kaki sekali, angkat tengok, Allah, kotornya kaki aku. Kita pun ambil 1 cebok, tuang di kaki kita, cuci kaki kita tu, ada lagi hitam tu. Ambil lagi 1 cebok, tuang lagi ke kita, hilang tak hilang lagi. Boleh 1 lagi cebok, tuang basuh dengan sabun ke apa, 3 kali tak hilang lagi. Kali keempat kita ambil, kita tuang, baru bersih. Maka keempat tu dikira 1. Selagi tak bersih. Kelima kira 2, keenam kira 3. Maka 3 okey cukup. Jangan kita ni membazir, maksud dia ambil ayat yang jumlah yang banyak. Kan kita tengok video ada seorang ulama daripada Syria tu, dia ambil air semayang 1 ni je, satu botol je boleh nak ambil semayang. Cuma kita jenis tak puas.
Kalau mandi wajib kita mau ayat yang banyak kabum turun kat kita tu. Kalau ambil semayang mau kabam macam tu baru buat. Habis kawan kiri kanan mau basah. Meleleh. Kita ambil wuduk, kita tolong ambil wuduk kat kawan sebelah sekali. Yang tu memang jadi rotation lah tu. Jadi kena hati-hati jaga bagi elok. Sebab tu kena main macam ni, main ngaji-ngaji macam ni bagus. Sebab kita tahu tang mana boleh. Sebab masjid kita ada banyak ustaz main mengajar. Ada fiqahnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya, macam-macam lah. 2 hari lepas saya forum dengan apa nama tu, Syamsul Rau baunya. Tak ada rau lah, warak dah. Saya tanya kat dia, siapa kawan-kawan artis yang macam duk main dekat lah, yang nak hijrah ke, yang baru nak hijrah ke, tak kira lah. Siapa dia? Dia kata kat saya, baru ni dalam seminggu 2, hak duk mesej dia tanya siapa dia? Kita punya Zul Yahya buat lawak tu kan. Mereka semua set batch buat lawak tu lah. Sebab dia kalau pi Abang Syamsul kau ni, dia kalau pi majlis ilmu apa-apa, dia suka upload dalam Facebook dia. Jadi bila duk tengok 3, 4, 5, 6 kali dia duk upload ni, mungkin Zul Yahya duk tengok, maka dia pun kata, dia mesej kata, aku seronok lah tengok hang pergi majlis ilmu sini, belajar dengan ustaz. Mereka ada 2-3 ustaz yang macam naqib untuk artis-artis yang hijrah. Antaranya Ustaz Zul Ramli. Tuan perasan dalam TV hijrah ada dalam IKIM, dalam macam-macam lah dia main di TV ni, TV 9. Dan yang kedua ni Ustaz Dusuki Makrani. 2 orang ustaz ni, ada lagi lah 2-3 ustaz lain. Cuma 2 ustaz ni saya tengok dia macam lebih artis-artis yang baru hijrah ni, mereka rapat dengan daripada orang ni. 2 orang ulama kita kata murabbi di Kuala Lumpur ni, mereka senang, mudah nak tanya apa, mereka pun boleh spend masa dengan artis ni, ramai lah. Dan kata dia bagus, alhamdulillah sekarang ni artis-artis veteran yang 70-an 80-an zaman semua ni, yang dah tinggal dah totally bidang lakonan, nyanyian semua ni, ada yang tak sihat tapi buat usrah ni. Bila Ustaz Zul ke Ustaz Dusuki ke buat program ngaji apa dan sebagainya, bagusnya mereka akan main walaupun dengan wheelchair, minta anak dia tolong bawa wheelchair, main mengaji, salin sini, nota apa semua ni. Dan mereka saya tengok bagus, saya artis yang hijrah ni, mereka ada satu rangkaian, satu link yang sangat kuat. Biasanya tuan-tuan, bila orang dah hijrah ni, dia ada beberapa syarat dia apa? Dia tak maulah berlakon buka aurat dah, dia tak maulah berlakon pegang sini pegang sana dah. Dia nak tengok watak pun watak yang baik. Kadang pengarah telefon, hang nak tak watak macam ni, dia kata saya tak maulah, saya nak watak macam tu. Maka istilah yang mereka punya artis duk guna ni job tak ada. Bila job tak ada ni, berlakon tak boleh, nyanyi man tak boleh dah. Dia jadi macam serba salah. Dalam dia nak ke akhirat tu nak, cuma dalam dunia untuk nak run, sebab mereka punya kita kata kepakaran tu dalam 2 bidang tu, nyanyian dan lakonan. Tapi bila lakonan tak boleh, ada benda-benda yang jadi tak boleh, banyak tak boleh tu, kadang-kadang mereka jadi down juga. Bila jadi down, pentingnya usrah ni. Kawan-kawan usrah ni, bila mereka dapat tawaran mana-mana jadi pengacara ke apa-apa, bagusnya apa ni tuan-tuan, TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah ni kita doa pada Allah supaya ada lagi negara kita ni buka macam TV Hijrah ni, bagi banyak sikit. Dia macam TV Hijrah ke TV apa ke, dia nak boh-boh lagi lah, bagi banyak lagi. Atau ada orang persendirian, orang-orang kaya kat tempat kita ke, contohnya bila-bila kan dia nak main buka joint venture dengan siapa-siapa, buka satu TV jenis macam TV Hijrah. Bagus, dia cari artis-artis yang hijrah ni semua, dia bagi ruang dan peluang kat depan ni untuk main ke depan. TV Hijrah ke ataupun siapa-siapa lah, mana-mana TV, dia bagi peluang untuk artis-artis yang hijrah ni. Bila hang tak tahu nak pergi ke mana, macam kadang-kadang jadi susah, okey main, aku buat satu rancangan, okey hang jadi host. Sebab mereka ni semua orang yang berpengalaman dalam bab-bab bidang-bidang pengacaraan, semua mereka pandai. Bab TV, kamera, lighting, penerbit, pengarah, mereka semua pandai. Jadi ilmu tu ada, dia guna untuk Islam. Siapa yang duk buat ni? Yang duk buat ni apa dia? TV Hijrah
Kalau radio IKIM lah. Dan cuma kita tak banyak nak fight. TV Islam ni satu, radio Islam satu. Nak kita kata nak bersaing dengan TV yang nak ke arah lara ni, dia lebih banyak ke lara ni, jadi dia tak apa imbang. Kalau timbang tu jadi ke arah baik tu tak apa, nak dia ringan sikit. Hak lara ni dia berat sikit. Tapi tak apalah, ala kuliahnya ada, dia duk bergerak, bagus juga. Pengarah TV radio apa semua pun bagus dah sekarang ni. Kita ada Syamsul Yusuf Aslam, bagus lah, alhamdulillah. Katanya dia buat gambar munafik. Saya tak tahu tuan-tuan tengok ke tak. Saya pun tengok iklan di TV macam tu ya kan. Saya difahamkan kata semua pelakon-pelakon tu yang ada yang tak pakai tudung, ada yang tak tutup aurat di luar gambar tu, tapi sepanjang berlakon dengan dia kena tutup aurat pakai tudung. Saya tak tahulah. Itu yang apa tengok. Kau tak tahu lah. Kau saja buat warak. Tak saja, tak kira aku mengaku dia buat aku tengok gambar lah, buat berpegang tasbih gitu. TV ni pun ada lah, hak tak apa cantik pun ada ke. Kadang dia buat gambar pukul 7. Dia buat drama syok-syok ni pukul 7. Jadi 7 sampai 8 ni prime time lah nak semayang, nak mengaji semua. Time tu orang lekat kat TV. Macam tuan-tuan tak apalah, jenis iman dan takwa kuat sikit kan. Nah, TV tak apalah, kita tinggal. Tapi kena hak jenis hanyut, jam lah. Pukul 7 sekarang ada gambar apa? Tahu? Tu yang tak tahu. Apa pun tak tahu? Alah, tak payah buat warak lah. Aku pernah apa? Cakap je tak apa. Ada gambar tu, duda telajak laris. Tahu tak tahu? Eceh lah bawa pakai nampak ni. Macam-macam gambar lah. Tu bak lara tu. Patut dia tukar lah siaran timeline sikit kan, supaya orang time tu orang nak main mengaji, orang nak main semayang maghrib semua, jadi macam terlekat di TV jadi susah. Okey, balik kita pada pengarah-pengarah ni. Agama munafik tu dia buat, saya tengok dia punya dokumentari, dia cakap making ke apa ke, dia cakap itu memang dia buat kajian khusus berkaitan munafik ni apakah. Baguslah, dia ambil orang-orang yang tak tutup aurat, tapi dalam gambar tu tak ada adegan yang pegang-pegang, tak ada. Dia cuma nak cerita, nak highlight satu perkataan munafik tu, dia nak berjelaskan, tapi dalam versi filem. Dan baguslah kita kata. Sebab apa? Sepanjang hang berlakon di bawah produksi aku jaga hukum syarak ni bagi elok, supaya hang jangan buka aurat, supaya jangan buat benda tahyul merepek macam tu, tak buat. Handuk dengan aku, kurang-kurangnya bila dia duduk berlakon pakai tudung, sat buka sat pakai tudung, tergerak hati dia. Alah-alah aku duduk pakai dah, jalanlah. Mana tahu ni hidayah Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kat kita, nak kat dia, maka Allah boleh ubah hati manusia tu tak jadi masalah. Kita ada banyak pengarah. Saya tuan-tuan teringin nak bagi tahu satu benda ni dekat Syamsul Yusuf, pengarah tu kan. Tapi dia tak ada kat sini. Saya pun tak pernah selisih satu program dengan dia. Tapi dia rakam boleh lah, saya tak. Kok-kok lah dia boleh cut hak saya cakap ni, dia cut, dia viral kan, pi ke handset dia. Tak sampai kalau pada nombor forward ke dia. Kita ada banyak pengarah-pengarah Muslim yang hijrah. Antaranya ni kita punya Syamsul Yusuf. Antaranya kita ada Abang M. Aziz M. Osman. Baguslah sekarang. Tengok duk main hijrah dah. Tengok dia bertanggap gambar duk main kuliah, duk main dekat-dekat dengan Islam dah. Yang ketiga kita tengok yang adanya tu, itu Pere Andre apa kata kan. Dia pun tak apa nampak, tapi adalah hijrah, ada pengalaman. Saya suka kalau pengarah-pengarah yang hijrah ni dia bergabung dan dia boleh buat satu produk yang besar untuk Islam. Contohnya, tuan-tuan pernah tengok tak Merung Mahawangsa? Merung Mahawangsa ni dia cerita satu adiwira, dia cerita tentang satu orang, kita kata macam gambar pahlawan gaduh. Dia ada GCI apakah orang panggil, satu komputer tu biasa tu. Dia tuan-tuan, kita duduk sini ya, gambar contohnya dia boleh ambil video di sini, dia ambil gambar kita ni, tapi semua kita ni dia masuk dalam komputer, dia boleh adjust macam semua kita ni wali Allah mengaji ayat. Boleh ni jos main kok ni, masuk kok tu, ikan paus kita dah buat belai gitu. Kita buat tangan buat gabui kapet ni, tapi tangan kita tu dia boleh buat jadi naga, macam-macam dia boleh buat tu. Sama orang duk buat gambar tu kan, jalan atas titi, bawah ada api, jalan dia jalan biasa ya. Dia duduk atas tanah, dia berenang.
Buat macam bengong tu kan, macam seorang-seorang dia boleh buat di kamera ni macam hang duk berenang di lautan mana kau besar, dia boleh buat macam tu. Sebab tu teknik apa orang panggil GCI ke apa, teknik pandai tu. Kalau pengarah-pengarah yang hijrah ni kan, mereka ada peluang untuk duduk sama untuk bincang, biar kita kerjasama jalin dengan mana-mana pengarah antarabangsa, Turki ke, minta dana pada Saudi ke, mana-mana untuk kita highlight banyak, kita katakan apa, benda-benda Islam. Contoh Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi dia buat dalam bentuk yang grand, dibuat dalam bentuk yang kita katakan guna peralatan dan apa kau jadi macam canggih dan hebat. Tak apa, hang panggil orang pelakon luar negara pun tak apa, kita buat link satu dunia punya, cantiknya. Panggil main pengarah luar negara, panggil main pelakon luar negara duduk, tapi buat kajian yang betul. Okey, Sultan Muhammad Al-Fatih, panggil ulama-ulama Azhar duduk, bagi depa ni tulis skrip ataupun kita katakan apa, jalan cerita macam mana sejarah yang betul berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Buat kajian. Orang putih tentu. Contoh mana tengok satu kartun saya abang lah, Finding Nemo. Banyak benda dia cerita dalam ayat yang kita tak tahu benda-benda tu. Bila kita tengok gambar tu, oh baru kita tahu dalam ayat ada macam ni, macam ni. Contoh dalam gambar tu dia cerita ada satu pusaran ayat yang laju dekat Australia tu. Ayat tu dia laut biasa, tapi tengah-tengah laut tu dia ada macam bulat ke tu, ayat dalam tu laju. Yang cerita dia sangkut dengan penyu jalan laju sampai ke Australia apa semua tu kan. Kita tak tahu benda tu ada dalam laut, tapi bila dia kartunkan benda tu, animasikan benda tu, oh kita tahu. Sebab dia buat kajian dalam laut, ikan ni macam mana, suasana laut macam mana, apa semua-semua tu. Sampai banyak benda lah. Ada ikan yang kita tengok yang gigitannya tajam, yang ada macam lampu di atas dia. Tu ikan tu ada sungguh tu, bukan dia saja reka untuk kartun dia. Memang alam betul hak ada dalam tu. Orang putih buat kajian, dia boleh cerita kita apa benda dalam laut. Kenapa tidak kita cerita? Kita ada banyak wira-wira Islam. Macam saya abang Sultan Muhammad Al-Fatih, kita ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, macam mana kekuatan tentera, benda yang manusia tak boleh fikir. Tahu-tahu dia nak masuk Istanbul, ni apa? Ni bukit lah kita katakan. Nak masuk Istanbul kok sini tak boleh, kok jalan darat tak boleh, tentera ramai. Tuan-tuan boleh bayang Sultan Muhammad Al-Fatih bawa kapal ayak dia yang besar tu naik bukit, tarik kapal tu naik ke bukit, tarik. Macam mana dia tarik, wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tak tahu, kebijaksanaan luar biasa, umur 20-an dia. Tapi kita katakan semangat kepimpinan luar biasa. Dia boleh tarik letak atas tu kapal, gelosok masuk dalam laut, dia mai kok belakang tu. Yang tentera sana di Turki tu depa tak jangka, bila dah dekat baru persiapan perang tak buat, maka akhirnya kalah. Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki dan sebagainya dapat kat orang Islam dengan cara macam mana? Luar biasa. Anak-anak kita tuan-tuan, depa tak tahu, depa ni kita duk ingat yang hero ni siapa? Superman, Captain America, kita ada Avengers, ada Hulk, ada yang tu yang ni. Kita duk ingat yang ni lah yang sempoinya. Maka ditune di kepala otak kita, adiwira Islam ni semua cak ayam. Hak adiwira yang hebat ni semua depa ni. Kan kita minat dengan Ultraman, Jepun buat, dia ada adiwira dia. Kita pun ada cicak man dan sebagainya, old man ke apa aku tak tahu lah. Macam man tu ada tu. Tapi benda-benda ni tak di highlight. Kalau boleh pengarah-pengarah hijrah ni cari gabungan dengan pengarah-pengarah dunia. Sebab kadang-kadang kita tengok ada festival-festival dunia, festival-festival filem dunia, biar filem Islam ni main ke peringkat macam tu. Kita tak mau asyik-asyik menang gambar apa. Biar kita buat, tak apa, subtitle bahasa Arab ke, subtitle ataupun dia cakap orang putih ke, kita terjemah dalam bahasa Melayu ke, untuk dekat dengan orang kita. Okey, Australia terjemah bahasa orang putih contohnya. Apa-apa, pasaran satu dunia. Biar orang di dunia tahu kata Sultan Muhammad Al-Fatih ni siapa dia. Biar orang di dunia tahu kata hebatnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib, apa dia buat, sebab apa tentera Kristian kalah, macam mana, apa yang dia ikon-ikon dalam tu, tapi digarap dalam bentuk dialog, digarap dalam bentuk kita katakan filem gambar, supaya kita pun jadi satu kebanggaan, kita boleh tengok. Biar filem ni pi sampai ke atas, boleh dana yang besar.
Kita tak mau dah 2016 kita dah buat gambar hantu, gambar merepek, gambar-gambar ni apalah. Tak apa-apa lah gambar aku tu. Takut aku tu. Nak pergi kencing pun anak-anak kita takut. Nak pergi kencing. Anak tak hari, bapak takut pergi kencing. Jam terus bapak aku tu. La ilaha illallah. Ubahlah tuan-tuan. Sebab gambar apa yang ditayang sepanjang tahun, gambar itulah akan ditayang masa raya. Kalau sepanjang tahun gambar cinta merepek, itulah gambar tu. Anak-anak kita terpengaruh. Tuan-tuan tengok drama, apa yang dia cerita? Dia cerita kadang-kadang berzina, rogol, cerita orang macam tu, cerita-cerita macam tu lah yang duk jadi dalam masyarakat, supaya orang duk tengok perasaan bercinta di kolej tu bertambah-tambah. Sebab masuk kolej mesti kena ada markah, mesti kena ada aci, mesti kena ada awet. Kalau tak ada, leceh lah, markah pun tak ada. Sebab benda tu digalakkan dalam drama TV dan sebagainya. Kita nak biar kita highlight benda-benda tokoh-tokoh dunia ni diperkenalkan pada Islam. Kita boleh buat cerita Imam Ahmad bin Hanbal, bukan calang-calang manusia, championshipnya Islamnya. Kita boleh buat cerita Imam Syafi'i. Kalau Walt Disney bukan Islam, Walt Disney tu kalau orang Islam, kalaulah Walt Disney tu orang Islam, saya rasa dah lama dia animasi ke benda ni. Dah lama dia animasi versi Frozen. Tuan-tuan tengok macam mana kesan Frozen, sampai ke beg, pensel box, tulisan, sampai kain semayang pun Frozen. Kesan dia luar biasa. Kalau kita boleh ajak orang ke ikon-ikon hak perwira hebat dalam Islam ni, kita highlightkan benda tu bagi orang-orang bukan Islam pun, kadang-kadang dia nak teringin nak tahu siapa dia Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi digarap dalam versi filem, digarap dalam versi yang kita katakan apa, memudah santai kat orang dengan fakta-fakta yang benar. Boleh. Biarlah kita tak buat benda-benda yang kita katakan apa, hidup tapi jasa bakat Allah lagi guna untuk Islam. Baik, sikit lagi. Jika diperhatikan, terdapat banyak kelebihan wuduk yang digambarkan di dalam hadis ini. Oleh itu, sebagai umat Nabi SAW akan berada pada hari kiamat kelak dalam keadaan muka yang bercahaya, kesan daripada wuduk. Baik, di akhirat nanti muka dan tangan orang yang ambil wuduk di dunia akan bercahaya. Yang ni kita panggil sebagai ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin ni satu istilah yang Nabi SAW sendiri guna untuk gambarkan macam mana muka orang dan tangan orang dan tempat-tempat wuduk ni dia akan bercahaya di akhirat esok ni, sebab kita rajin ambil wuduk dan solat kat dunia ni. Dengan cahaya ni lah Nabi SAW mudah nak kenal umat dia esok di akhirat. Umat ramai lah, tapi dengan bekas wuduk ni maka kita boleh tahu. Hadis baginda Nabi SAW menyarankan supaya basuhan setiap anggota hendaklah dilebihkan, sebagaimana hadis Nabi SAW menyebut, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina. Ni yang saya abang tadi tu, min atharil wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan datang dalam keadaan kepala dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, kesan daripada wuduk. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang boleh lebihkan wuduk dia, tolong lebihkan. Makna dia, tuan-tuan tengok, kita kena ambil wuduk ni sampai ke siku. Contohnya, wamsahur biwujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Basuh tangan sampai siku, kata Allah Taala. Cuma ulama bagi tahu, kita tak tahu had siku ni sampai mana. Tak tahu had siku ni sampai mana. Adakah had siku ni sampai sini? Mula-mula tulang siku ni siku ke? Atau tang ni siku ke? Atau tang belakang ni siku ke? Atau habis ni siku ke? Atau siku 12 atau kepala orang baru siku? Atau ada ke? Atau abalong kawasan? Tak tahu hak mana satu siku ni, tepatnya tak tahu. Maka adalah ulama bagi tahu
basuh tangan ni jangan betul sampai kat sini, basuh betul-betul buat macam line macam tu, macam kita cat dua kan. Tak, jangan macam tu. Biar lebih sikit. Kita basuh ambil tu ni, ambil tangan ke bawah tu, ambil air tu. Kalau ambil kolah lah, ambil daripada atas ni. Basuh sampai lebih sikit. Sampai lebih sikit. Biar lebih sikit. Jangan betul-betul sampai tang ni. Buat line dengan marker je ni. Basuh betul. Tahu ambil uduk ni. Hai, kita mesti sampai siku ya. Tak. Biar lebih. Hak lebih tu cahaya di akhirat esok. Muka sama tak? Kita kena basuh muka daripada start tempat tumbuh rambut tu sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai bawah dagu tu. Jangan basuh betul. Ambil ingat. Dia sapu-sapu pergi kena betul. Yang tu boleh buat kalau hang cat muka hang. Spray kan. Kita letak tu benda tu spray. Jadi dia line elok tu. Kita angkat dia jadi cantik gitu. Lepas tu hang spray tak atas tu spray colour lain pula. Spray tak apalah buat lain. Wuduk jangan buat lain gitu. Hang basuh biar lebih sampai ke sampai bawah-bawah sikit, sampai atas kepala sikit macam tu. Kaki sama juga. Jangan betul ke buku lali tu. Biar lebih sikit kita basuh. Sebab apa ustaz nak basuh lebih sikit? Sebab yang ajak kita supaya basuh sikit tu ada lebih sikit siapa dia? Nabi SAW. Kelebihan dia kita akan dapat cahaya esok di akhirat nanti bekas wuduk kita tu. Dan Imam Ibn Hajar menyebut dalam kitab Syarah Bukhari dan Muslim bahawa yang dimaksudkan dengan ghurran muhajjalin ialah cahaya putih yang menyinari muka tanpa sebarang kotoran. Allah Ta'ala memuliakan umat baginda Nabi SAW dengan wuduk, iaitu dengan menjadikannya sebagai ibadah khusus yang diberikan oleh kepada umat Nabi SAW dan tidak diberikan pada umat sebelumnya. Yang inilah kelebihan Allah bagi pada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada beberapa benda yang Nabi Allah bagi kat umat ni sahaja, umat lain tak ada. Antaranya adalah apa? Dijadikan ju'ila ardu tahuran. Semua dunia ni bersih. Boleh semayang kat mana-mana saja. Umat dulu tak boleh. Umat dulu nak semayang mesti kena cari tempat ibadat khusus. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam okey. Jadi Allah bagi mudahkan dia. Jadi boleh nak semayang mana pun tak apa. Umat Nabi SAW taubat Allah terima dengan mudah. Hang istighfar dalam masjid, atas motor, tepi rumah, tengah gardening, hang istighfar taubat dengan Allah, Allah terima. Tapi umat baginda Nabi Allah Musa alaihissalam, dia punya taubat tu diterima dengan cara apa? Balik rumah buka surah Al-Baqarah, faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Orang-orang yang sembah lembu Samiri yang dianggap sebagai Tuhan tu, antara cara mereka ni nak taubat adalah mereka kena bunuh diri mereka sendiri, baru taubat diterima oleh Allah. Tu syariat orang dulu yang sesuai dengan kemampuan mereka tu. Kita Allah mudahkan banyak benda. Tak ada kat tempat lain. Kita niat nak buat baik je, Allah bagi dah satu. Buat dapat 10. Niat nak buat jahat, tak dapat lagi. Hang buat, tak tulis lagi. Tunggu sat kok nak taubat, tak tulis taubat. Tu pun baru dapat 1. Banyak kelebihan Allah bagi pada umat Nabi SAW. Tapi kadang-kadang kita tak ambil manfaat daripada kelebihan yang Allah bagi pada kita. Harta rampasan perang, umat dulu tak boleh ambil. Mai tang Nabi SAW boleh ambil harta rampasan perang. Sama ada nama dia Anfal, harta rampasan perang, kita boleh ambil. Ataupun ghanimah, kita boleh ambil. Umat dulu harta rampasan perang kena letak satu dataran, maka akan datang api mai ambil, hilangkan semua benda-benda tu di sisi, tak ada, mereka tak boleh ambil lah. Umat Nabi boleh ambil. Ada banyak benda yang Allah beri kepada umat baginda Nabi SAW. Tu kelebihan yang Allah beri pada kita. Benda sikit kita buat, tapi pahala ganjaran yang Allah akan bagi itu sangat banyak. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita tanda tang tulah. Nanti insya-Allah dalam siri akan datang makna dia dengan izin Allah selepas hari puasa, raya apa semua tu lah, bulan yang akan datang tu.
tengoklah kalau betul selisih dengan ahad kedua, ada. Kalau ahad kedua tu masih raya kedua ke apa ke, tak ada lagi lah, nanti pada siri akan datang dia lah. Baik, ada apa dia ni saya nak umum kat tuan-tuan bulan ni. Tak ada banyak belah-belah Sungai Petani. Saya habaq tu lah, saya tuan-tuan setiap hari Rabu minggu kedua saya ada kuliah dekat dalam kedai nasi Arab tu, dekat Tesco Extra tu, Mat'am Arabi tu kan. Dalam tu saya ada kuliah. Sama pakai kitab ni juga, tapi saya dah lajak jauh dah di situ. Dan nombor 2, setiap hari Selasa minggu kedua dan minggu ketiga saya ada kuliah juga di Sungai Petani, kedai nasi Arab kak. Semua set kedarah nasi Arab ya. Di situ lepas asar. Di Tesco Extra tu pun lepas asar. Jadi nak 5.30 sampai 6.30 macam tu lah. Lepas habis tu ada makan-makan kat minum apa sikit. Okey, tuan-tuan boleh nak teruskan untuk kuliah bulanan maghrib yang kita ada ikuti selalu tu kan. Boleh ikuti. Maksudnya dia tak kacau kuliah kita hak selalu kita ada ikut tu lah. Kalau sempat balik kerja boleh sama-sama. Cuma di Sungai Petani saya tak guna kitab ni. Di Sungai Petani saya guna kitab karangan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, tuan guru kita, cerita pasal siapa? Golongan-golongan yang selamat daripada api neraka jahanam. Dia macam tu, hadis yang mudah agak lah. Hang buat ni Allah pelihara hang daripada, hang buat ni Allah pelihara hang, macam tu punya benda. Okey, itu sahaja yang saya boleh beritahu pada tuan-tuan. Minta maaf lebih masa tuan-tuan sikit pada malam ni. Moga ada kebaikan atas pertemuan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli an-nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warḍa 'anna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab tuan-tuan